Dalam video ini, kami akan menerangkan cacing kematian Mongolia. Filem ini mengisahkan seorang pemburu harta karun yang terperangkap di padang pasir dan mesti berhadapan dengan cacing gergasi yang memangsa manusia. Adakah mereka dapat melarikan diri dari pemangsa padang pasir? Jom ketahui dalam Mongolian Death Worm. Mongolian Death Worm bermula di kilang penapisan minyak di Mongolia yang mengalami masalah kegagalan enjin. Pengurus lapangan, Patrick, kelihatan memarahi anak buahnya kerana sering mengalami kegagalan enjin pam gerudi tanah sejak kebelakangan ini. Patrick kemudian mengarahkan salah seorang anak buahnya bernama Tali untuk datang dan bercakap tentang penghantaran dan pengangkutan barang. Tidak lama selepas itu, penggera kilang berbunyi, menandakan satu lagi kegagalan enjin. Patrick bergegas memeriksanya dan menyuruh salah seorang pekerja kilang membaiki enjin pam di situ. Semasa membaiki mesin, pekerja kilang itu terdengar bunyi geraman yang kuat dari tanah. Pekerja itu mencari punca bunyi geraman itu sehingga akhirnya, seekor cacing gergasi tiba-tiba muncul dari tanah dan memangsa pekerja itu. Keesokan harinya, seorang lelaki bernama Daniel terlibat dalam kejar mengejar dengan sekumpulan Samsung tempatan. Daniel memandu keretanya dengan laju, tetapi Samsung itu juga tidak kurang memecut sambil sesekali melepaskan tembakan ke arah keretanya. Pengejaran akhirnya dihentikan oleh seorang anggota polis tempatan, bernama Timur, yang sedang meronda di jalan. Melihat polis, kumpulan Samsung itu segera berpatah balik dan melarikan diri dari situ. Daniel merupakan seorang pemburu harta karun yang sengaja datang ke kawasan itu untuk mencari harta karun purba peninggalan Genghis Khan. Semasa dalam pencarian, dia mendapat masalah dan akhirnya terpaksa berhadapan dengan sekumpulan Samsung yang diketuai oleh Colin. Anggota polis itu bernama Timur, memberi amaran kepada Daniel supaya tidak menghadapi masalah dengan kumpulan Colin kerana mereka terkenal ganas. Di sebuah kampung terpencil bernama Sepegal, seorang doktor wanita bernama Steffi sedang sibuk merawat penduduk kampung yang diserang wabak penyakit. Penduduk jatuh sakit kerana air sungai di kampung mereka tercemar dengan bahan toksik, dan tidak diketahui puncanya. Bidan tempatan, Tuan, hanya membantu Steffi. Oleh kerana kekurangan kaki tangan perubatan dan ubat-ubatan, kadar kematian akibat wabak maut ini semakin meningkat setiap hari. Steffi sedang menunggu rakan sekerjanya yang dalam perjalanan ke Sepegal untuk membawa ubat-ubatan yang diperlukan oleh penduduk kampung. Di tempat lain, dua orang dilihat menghadapi masalah dengan kereta mereka. Kawan Steffi, Alicia dan Philip sedang dalam perjalanan ke Sepegal untuk membawa. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Ubat. Kereta mereka mengalami kerosakan enjin di tengah jalan, dan kini mereka sedang menunggu kereta yang lalu lalang di jalan raya untuk meminta pertolongan. Tidak lama selepas itu, Timur melalui jalan itu. Dia memberhentikan kereta dan bertanya tentang masalah mereka. Malangnya, Timur tidak dapat memberi Alicia dan Philip lift kerana panggilan kecemasan dari kampung lain. Daniel yang kebetulan lalu dihalang oleh Timur dan memintanya untuk membawa Alicia dan Philip ke Sepegal. Daniel berat hati untuk membawa mereka kerana ingin meneruskan pencarian hartanya. Tetapi Timur berkeras. Selepas anggota polis itu pergi, Daniel memberitahu Alicia dan Philip bahawa dia akan memberi mereka tumpangan asalkan mereka membayarnya. Alicia berasa jengkel, tetapi dia dan Philip tidak mempunyai pilihan lain. Mereka akhirnya mengumpul wang itu dan memberikannya kepada Daniel. Sementara itu, Tali melihat lubang besar di tapak kilang penapisan di mana salah seorang pekerja kilang hilang berhampiran mesin pam malam tadi. Dia memberitahu Patrick mitos Mongolia tentang kemunculan tiba-tiba sebuah lubang besar di dalam tanah yang merupakan petanda bahawa cacing kematian itu telah bangun dari tidurnya. Patrick tidak mengendahkan kata-kata Tali. Beliau bertegas agar semua mesin yang rosak dibaiki segera. Di tempat lain, seorang pekerja kilang berada di dalam mesin pemeriksa bawah tanah apabila dia mendengar bunyi geraman kuat datang dari bahagian gelap bilik itu. Pekerja itu bergegas memeriksanya, dan tiba-tiba seekor cacing gergasi muncul, menangkap pekerja itu dengan lidahnya yang panjang, dan hilang tanpa jejak. Patrick kelihatan risau apabila melihat sebuah kereta hitam memasuki kawasan kilang. Apa yang dia risaukan berlaku. Salah seorang pegawai syarikat itu datang ke kilang sebagai wakil dari ibu pejabat untuk menyiasat kerosakan mesin yang sering berlaku kebelakangan ini.
Bos Patrick bernama Brixler, dia mengancam untuk memecat Patrick jika perkara itu tidak diselesaikan dengan cepat. Selepas Brixler pergi, Tali menghampiri Patrick dan menyatakan kebimbangan yang sama. Patrick dan Tali menyembunyikan rahsia yang menyebabkan mesin itu sering gagal. Patrick bimbang bosnya mengetahui rahsia itu jika dia melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kilang itu. Dia harus bertindak cepat supaya Brixler tidak tahu rahsianya, atau dia akan menghadapi masalah besar. Di tempat lain, kereta Daniel tiba-tiba rosak di tengah jalan kerana enjin terlalu panas. Dia kemudian mencadangkan mereka bersembunyi di dalam hutan kerana kumpulan Samson Colin selalu melintas jalan pada waktu malam. Alicia dan Philip pada mulanya enggan kerana mereka tidak mempercayai perkataannya. Tetapi akhirnya, mereka bersetuju untuk bersembunyi di dalam hutan kerana memikirkan bahaya yang mengintai di jalanan pada waktu malam. Alicia dan Daniel yang pada mulanya tidak serasi dan sering berselisih faham di dalam kereta, seolah-olah mencari topik perbualan yang berkaitan dan tidak lagi banyak bertengkar. Walaupun mereka telah bersembunyi di tengah-tengah hutan, Samson Colin berjaya menemui mereka dan menahan mereka bertiga menuju ke ibu pejabat Colin. Mereka tiba di ibu pejabat Colin pada waktu pagi dan terus dibawa ke kemah Colin. Rupa-rupanya, sebab Daniel menjadi sasaran Colin adalah kerana dia telah menceroboh masuk ke wilayah mereka sambil mencari harta karun. Dia kemudian mendapat tamparan keras daripada Colin. Daniel merayu Colin untuk tidak membunuhnya dan berjanji akan memberikan separuh keuntungan jika dia berjaya menemui harta karun kuno itu. Jelas sekali, Colin berasa jengkel dan membuat tendangan keras di mukanya. Daniel, Alicia, dan Philip akhirnya menjadi tebusan oleh Colin di dalam kemah. Kembali ke kilang, Brixler berkeras untuk memeriksa penggerudian bawah tanah, walaupun Patrick telah memberikan pelbagai alasan bahawa tiada apa-apa di sana dan enjin yang rosak telah diperbaiki. Brixler tidak mengendahkan penjelasan Patrick dan mahu membuka pintu pula. Patrick mencapai pistol di belakangnya, berniat untuk membunuh bosnya di sana. Tetapi Tali bergegas masuk dan berkata Brixler mendapat panggilan daripada ibu pejabat. Brixler akhirnya pergi. Di ibu pejabat Colin, Daniel berjaya membuka ikatan dirinya dengan pisau dan membebaskan Alicia dan Philip. Mereka segera merangka rancangan untuk melarikan diri dari situ. Daniel berjaya menyelinap masuk ke dalam salah satu kemah dan mencuri senapang. Dia kemudian bersembunyi di belakang kereta dan menembak Samson Colin satu demi satu. Pergaduhan tembak tidak dapat dielakkan. Alicia dan Philip mengambil kesempatan untuk berlari keluar ke sebuah kereta dan kemudian melarikan diri dari situ. Daniel hampir tersepit kerana Colin dan gengnya melontar peluru ke arahnya. Tetapi kemudian bantuan datang dari sesuatu yang tidak dijangka. Sekumpulan cacing Mongolia gergasi muncul dan mula memangsa gerombolan Samson, termasuk ketua mereka. Daniel melihat tangki minyak berhampiran lokasi cacing gergasi itu muncul dan segera menembaknya dengan peluru yang tinggal. Satu letupan hebat berlaku dan membakar cacing gergasi itu. Alicia dan Philip berjaya sampai ke lokasi kereta Daniel rosak. Mereka segera memindahkan bekalan perubatan dan ubat dari kereta Patrick ke kereta yang mereka gunakan. Philip kelihatan bimbang untuk Daniel dan berhasrat untuk kembali untuk membantunya, tetapi Alicia menolak kerana dia percaya Daniel boleh menjaga dirinya. Mereka terpaksa bergegas ke sepegal kerana orang kampung yang sakit sedang menunggu ubat-ubatan. Semasa berada di kilang penapisan minyak, Brixler melaporkan kepada ibu pejabat di Amerika bahawa kilang itu terpaksa ditutup sementara kerana kerosakan yang teruk. Bukan itu sahaja, mereka juga terpaksa membawa pakar untuk membaiki enjin. Semasa Brixler masih di telefon, Patrick tiba-tiba datang dan meletakkan telefon. Dia kemudian mengugut Brixler dengan pistol dan mengunci bosnya di ruangan bawah tanah. Daniel akhirnya berjaya melarikan diri dari ibu pejabat Colin dan menuju ke keretanya. Nasib baik enjin kereta dihidupkan semula dan dia segera melarikan diri dari situ. Tetapi apabila dia hendak mengundurkan kereta, seekor cacing Mongolia gergasi melompat ke atas hud keretanya, dan cacing lain mula tiba. Daniel tidak berganjak, dia membalikkan kereta, berjaya mengetuk cacing gergasi itu dari hud, dan terkena satu lagi cacing gergasi. Alicia dan Philip akhirnya tiba di sepegal. Mereka kemudian membawa ubat-ubatan kepada Steffi dan Tuan untuk diberikan kepada penduduk kampung yang sakit. Tidak lama kemudian, Daniel tiba di sepegal.
Dia memberi amaran kepada Alicia dan yang lain untuk memindahkan pesakit ke tempat yang lebih selamat kerana cacing Mongolia gergasi telah mula berkeliaran berhampiran sepegal. Alicia mengatakan bahawa telefonnya tidak berfungsi di sini. Seorang penduduk tempatan memberitahu mereka boleh menghubungi dan meminta bantuan di kilang penapisan minyak berhampiran. Daniel dan Alicia memutuskan untuk mendapatkan bantuan di kilang. Patrick dan Tali bergegas memindahkan peti besar dari ruang bawah tanah ke trak mereka di kilang penapisan. Peti itu mengandungi khazanah purba Genghis Khan yang menjadi sasaran pencarian Daniel. Patrick berjaya menemui terowong harta karun semasa menggerudi minyak suatu ketika dahulu. Tergoda untuk menjadi kaya, dia mengarahkan anak buahnya untuk menggerudi lebih dalam menggunakan mesin gerudi voltan tinggi yang dipanaskan. Ketamakan dia mendatangkan malapetaka. Cacing Mongolia gergasi, yang telah tidur dengan tenang selama ini, akhirnya tersedar dan mula merangkak keluar dari tanah. Selepas kemunculan tiba-tiba lubang besar di dalam tanah di kawasan kilang, semua pekerja kilang mogok kerana takut akan kemunculan cacing gergasi yang hanya menjadi legenda. Keadaan di kilang itu sangat sunyi apabila Daniel dan Alicia tiba di sana. Kedua-dua mereka kemudian dikejutkan dengan gegaran yang kuat di atas tanah. Mereka disambut dengan pistol daripada salah seorang pekerja kilang. Pekerja kilang bernama Bana itu tidak membenarkan Daniel dan Alicia masuk ke dalam kilang itu. Tetapi Alicia menjelaskan tujuan mereka. Nak mendedahkan identitinya sebagai seorang doktor. Bana tersentuh dengan tindakan Alicia. Dia kemudian membenarkan Alicia menggunakan telefon di kilang. Cacing gergasi mula keluar dari sarangnya dan berkeliaran di kawasan kilang. Seekor cacing gergasi cuba menyerang Daniel dan Alicia, tetapi Bana berjaya membunuhnya. Sementara itu, seekor cacing gergasi merayap menuruni tiang tempat Brixler diikat di dalam penjara bawah tanah. Melihat makhluk yang besar dan mengerikan itu, Brixler bergelut, cuba membebaskan dirinya daripada ikatannya. Tetapi sudah tentu, usahanya sia-sia, dan akhirnya, dia menjadi makanan cacing gergasi Mongolia. Di kampung sepegal, Philip dan Tuan hendak mengambil air dari sebuah perigi. Tuan naik ke muara perigi untuk menimba air. Selepas mengambil beberapa baldi air, dia tiba-tiba jatuh ke dalam perigi. Philip yang panik kemudian menjerit meminta tolong sehingga Steffi datang. Mereka hendak melihat ke dalam perigi itu, tetapi tiba-tiba air perigi itu, yang tercemar dengan darah Tuan, terpancut keluar dari perigi, dan cacing gergasi muncul keluar dari perigi. Nasib baik Alicia sempat menghubungi Timur dan memintanya memeriksa keadaan di kampung sepegal kerana cacing gergasi muncul berdekatan. Timur segera bergegas, dan seperti yang dikatakan Alicia, cacing gergasi telah mengelilingi kampung itu. Timur meraih senapangnya, dan berjaya membunuh semua cacing. Kembali ke kilang, Daniel dan Bana bergegas ke ruang bawah tanah, cuba mematikan mesin gerudi kerana merekalah yang menyebabkan cacing gergasi bangun dan mengganas kawasan itu. Daniel dan Bana kemudiannya terdengar bunyi geraman di situ. Bana segera melarikan diri kerana menandakan ada cacing gergasi berhampiran mereka. Tetapi Daniel kemudian teringat mitos bahawa jika anda menjumpai sarang cacing kematian, maka lokasi harta karun Genghis Khan pun ada. Di luar kilang, Bana bertemu Patrick dan Tali, yang baru tiba. Bana kemudian memberi amaran kepada mereka untuk meninggalkan kilang dengan segera. Tetapi Patrick bertanya mengapa mesin gerudi tidak berfungsi. Bana mengatakan bahawa dia sengaja mematikan mesin gerudi. Mendengar ini, Patrick kemudian marah dan menembak kepalanya. Alicia sedang menelefon dengan tentera dan menceritakan tentang serangan cacing gergasi di kampung sepegal dan kilang minyak. Alicia meminta bantuan secepat mungkin kerana nyawa penduduk di sini terancam sekiranya cacing gergasi itu terus berkeliaran. Tetapi kemudian Patrick dan Tali datang dan mengugutnya dengan pistol. Patrick memaksa Alicia untuk datang bersamanya ke ruang bawah tanah untuk menangkap Daniel. Daniel akhirnya menemui terowong harta karun di bilik penggerudian bawah tanah yang dirahsiakan oleh Patrick dan Tali sejak sekian lama. Daniel berasa jengkel kerana lokasi khazanah purba yang dicarinya ternyata berada di bawah kilang penapisan minyak. Patrick dan Tali akhirnya sampai ke ruang bawah tanah. Patrick mengugut Daniel dan menjadikan Alicia sebagai tebusan. Apabila perhatian Patrick tertuju kepada lokasi Brixler menjadi tebusan, Daniel segera menyerangnya, dan kedua-duanya bergaduh.
Ketika Daniel dan Patrick masih bergaduh, tiba-tiba cacing gergasi muncul dari terowong. Ada yang lebih besar daripada cacing lain. Apabila cacing gergasi itu muncul, tanah di bawahnya bergegar dengan kuat. Semua orang bergegas menyelamatkan diri daripada dimakan cacing gergasi. Tetapi nasib tali tidak senasib dengan yang lain. Seekor cacing gergasi memakannya hingga kehabisan. Daniel dan Alicia berjaya keluar dari penjara bawah tanah. Tetapi semasa mereka menyusuri lorong di kilang, Daniel ingin tahu tentang timbunan peti kayu di dalam sebuah bilik. Dia kemudian membuka peti itu dan mengejutkannya kerana peti kayu itu mengandungi khazanah Patrick dari terowong. Daniel berhadapan dengan dua pilihan yang sukar, menyelamatkan nyawanya atau mengangkut peti harta karun. Sementara Daniel masih teragak-agak, Patrick tiba yang mengacukan pistol ke arahnya kerana dia fikir Daniel akan mencuri hartanya. Tanpa diduga, Timur datang dan mengacukan senapangnya ke arah Patrick. Patrick semakin terdesak kerana tiba-tiba, seekor cacing gergasi muncul di belakangnya dan memakannya. Daniel akhirnya memutuskan untuk meletupkan kilang penapisan minyak dan meletupkan sarang cacing Ratu Mongolia gergasi. Dia tidak lagi mempedulikan harta karun. Daniel dan Alicia memulakan pam semula dan menaikkan tekanan ke head maksimum. Mereka bergegas keluar dari situ kerana kilang itu hampir meletup. Tetapi cacing gergasi muncul dan mengerumuni mereka. Timur berjaya membunuh cacing. Tetapi malangnya, dia akhirnya dimakan oleh Ratu Cacing Mongolia gergasi yang muncul di belakangnya. Tanah bergegar dengan kuat, enjin pam mula berasap, dan api telah merebak ke seluruh kilang. Daniel dan Alicia terus melarikan diri sehingga akhirnya mereka berjaya keluar dari kawasan kilang itu bertepatan dengan letupan besar yang memusnahkan sarang dan membunuh semua cacing gergasi di situ. Daniel bernasib baik kerana letupan itu meletupkan harta karun purba yang tertimbus di bawah kilang itu. Dia kemudian mengiringi Alicia pulang ke kampung sepegal. Dia mengucapkan selamat tinggal kepadanya, dan dia kembali ke kilang untuk mengumpul harta karun yang bertaburan di sana. Daniel kemudian berjanji untuk mendermakan kekayaannya untuk pembinaan hospital di kampung itu. Dia tidak lupa memulangkan wang yang diberikan Alicia sebagai kos membawa mereka ke sepegal. Filem itu tamat. Terima kasih kerana menonton channel kami. Tolong beri sokongan anda dengan layari peti deskripsi channel ini di bawah. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih.